Jangan kerana kamu gila dan sayangkan jawatan, maka kamu terus menyokong Muhyiddin Yassin. Pertama, kalau kita nak bahas kan, bila kita kata kerajaan ada ni gagal, dari sudut mana kita nak kata gagal? Saya selalu tanya, kalau orang kecil gagal ni, sudut mana? Kalau kita kata kerajaan ni gagal kerana jumlah jangkitan COVID tu tinggi. Negara lain kena, negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo, Cermin Hassan, YouTuber Rakyat. Jadi pada hari ini Ambo nak menjawab satu persoalan yang ditanya oleh Datuk Muhammad Amar berkenaan dengan kerajaan gagal. Rupa-rupanya Datuk Muhammad Amar masih tak sedar bahawa kerajaan hari ini gagal. Jadi Ambo nak jawab beberapa persoalan. Pada Malaysia ni, negeri mana paling banyak kes COVID? Negeri mana? Tidak Selangor kan? Selangor tu siapa yang mereka? Kalau kita nak main ujung lagu tu, logiknya. Kalau kita katakan jumlah, Selangor lebih banyak pada negeri lain. Siapa dia yang mereka Selangor? Kerajaan PN atau kerajaan PS? Daripada Datuk Muhammad Amar. Yang pertama dia kata kalau nak dibandingkan dengan Selangor, adakah Selangor boleh dikatakan kerajaan gagal kerana kerajaan Selangor ditabir oleh Pakatan Harapan? Saya nak tanyalah Datuk Muhammad Amar kerana dalam video tersebut beliau memberitahu sempat ganti MB dalam mesyuarat MKN. Tetapi bagaimana beliau seorang timbalan Menteri Besar pernah mengganti Menteri Besar untuk mesyuarat MKN, tidak tahu bidang tugas negeri, tidak tahu hak kuasa negeri. Kalau anda tak tahu, anda tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau anda tidak ada nombor telefon Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak apalah, saya boleh sertakan video Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyatakan bidang tugas antara negeri, kerajaan federal dan juga MKN. Jadi amat memalukan timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan yang mengaku pernah mengganti Menteri Besar tetapi tidak tahu bidang kuasa dan juga hak-hak kuasa antara negeri dan juga federal. Jadi kepada Datuk Muhammad Amar, walau tengoklah video ini. Apa yang ada? Kerajaan kena buat keputusan dan saya nak jelaskan SOP ni bukan SOP sewenang-wenang. Keputusan SOP mesti dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara. Kalau ada negeri, contoh dia minta sedikit perubahan, dia tidak ada kuasa itu. Kuasa terletak pada kerajaan persekutuan kerana dikuatkuasakan di bawah Akta Penyakit, di bawah Kementerian Kesihatan, Akta 342. Jadi dia bersandar pada undang-undang, bukan dibuat pentadbiran. Dan bila kita putuskan hari semalam, kita nak buat macam mana? Peguam negara ada dalam mesyuarat. Peguam negara akan duduk dengan Datuk Ismail pada hari ini, sekarang ni, untuk tengok kenan tu diwartakan di Gazette. Yang kedua, Datuk Muhammad Amar masih nak bercakap tentang ada rakyat Kelantan yang ditangkap kerana sembahyang dalam gelap ketika bulan Ramadan, yang ini solat tarawih. Hari ini ada video Sri Kandi daripada parti Peribumi Bersatu berjoget di bulan Ramadan. Dan kita tak lihat, kita tak nampak ada pimpinan PAS yang berdiri teguh minta desak supaya mereka ini yang ada dalam video yang sedang berjoget di bulan Ramadan ini ditangkap, pakai baju oranye, digari dan dibawa ke mahkamah seperti mana mereka yang ditangkap kerana didapati solat berjemaah. Saya nak tanya Datuk Muhammad Amar, adakah ini kejayaan apabila melibatkan orang Islam yang solat ditangkap, digari, dan kalau kita tengok begitu hinanya mereka. Tetapi hari ini saban hari daripada pimpinan Perikatan Nasional melanggar SOP. Menteri Besar Kedah yang juga merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negeri Kedah melanggar SOP juga di antara negeri yang tinggi kes jangkitan COVID. Adakah itu kegagalan? Kamu tak malu dan kamu tak ada perasaan ke? Umat Islam ditangkap kerana solat berjemaah. Tetapi menteri, timbalan speaker melanggar SOP, didakwa bayar denda 1,500. Ada rakyat yang pergi ke kubur didenda sehingga 2,000. Adakah itu kejayaan Kerajaan Perikatan Nasional? Kepada Datuk Muhammad Amar yang masih tertanya-tanya, yang masih tak tahu kerajaan ini kerajaan gagal, ambil Mercedes mewah kamu itu, pusing Kelantan dan kamu tanya rakyat Kelantan. Ada 5 menteri dalam negeri Kelantan. Adakah Kelantan negeri yang maju? Adakah Kelantan negeri yang kita kira tak ada kemiskinan? Adakah selesai masalah air? Adakah RUU 355 boleh dibentang ataupun sudah dibincangkan?
Adakah hudud yang kamu kata nyawa kamu itu akan dilaksanakan? Dan kalau Datuk Muhammad Ammar masih tertanya-tanya di manakah kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional, kamulah contoh. Kenapa? Kamu masih tak faham. Kegagalan kamu hari ini, kamu tak faham dan kamu tak sedar. Pada Datuk Muhammad Ammar, kalau kamu masih tak sedar bahawa kamu bersama kerajaan yang gagal, kamu lihat saja sekitar kamu. Kamu nak bandingkan dengan negara lain. Adakah negara lain dikurung seperti rakyat Malaysia? Hampir 2 tahun. Kita dikurung dengan nama darurat, tapi kes makin naik. Adakah begitu berlaku di luar negara? Kita dikurung atas nama PKP. Adakah kes makin turun? Kes makin meningkat di antara faktornya kerana pilihan raya Sabah. Kamu sibuk nak salahkan rakyat yang solat jemaah. Tapi kamu lupakah? Kamu lupakah PRN Sabah? Siapakah yang gila berpolitik ketika pandemik? Kamu lupakah siapakah yang banyak melanggar SOP? Yang rakyat langgar kamu nampak. Tetapi yang di pihak kamu sebagai contoh orang terawal melanggar SOP, yakni Menteri Komuniti Industri Utama, namanya Khairuddin At-Takiri. Bila dia langgar peraturan, Mursyid Ampas kata ini burun hud-hud. Sepatutnya bila ada menteri, orang yang besar, pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh telah melanggar SOP, mereka perlu didenda di kompang yang berat supaya menjadi pengajaran kepada rakyat. Tetapi di bawah Perikatan Nasional, bila ada rakan kamu yang membuat kesilapan melanggar SOP, kamu guna duit, bayar 1,500. Sedangkan kalau rakyat digari, dimasukkan ke dalam lokap, dimasukkan ke dalam mahkamah, dengan cepatnya disiasat. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional ini berjaya? Ya, berjaya mengekalkan kuasa kerana apa? Kerana adanya Parti Islam Se-Malaysia yang gila jawatan, yang gila kuasa, bersekongkol dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang tidak cukup majoriti kerana nak jawatan dan kuasa. Adakah ini kerajaan yang berjaya atau kerajaan yang gagal? Suka untuk saya ulang sekali lagi. Hari ini ada video wanita lelaki berjoget-joget dalam satu dewan. Dikatakan ianya melibatkan Sri Kandi daripada Parti Pribumi Bersatu yang merupakan rakan PAS. Bila kami kata PAS marah. Ya, bila kamu ada jawatan, bila kamu nak jawatan, kamu kata bersatu rakan kamu. Kamu keluarkan satu slogan istiqamah dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri ini daripada Parti Pribumi Bersatu. Yang dikatakan berjoget di bulan Ramadan ini daripada Parti Bersatu. Apa respon kamu? Bila rakyat ditangkap kerana solat jemaah, wah, sampai ke hari ini kamu nak bunyi lagi. Kamu nak salahkan rakyat. Tetapi bila rakan kamu melanggar peraturan, kamu diam membisu. Kenapa? Kerana kamu takut hilang jawatan. Adakah ini kerajaan yang berjaya? Kalau kamu masih tak nampak, kalau kamu masih rasa ini kerajaan berjaya, kamu kena semak otak kamu. Jadi kepada Datuk Muhammad Ammar yang masih tertanya-tanya di manakah kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional, kamulah salah satu contoh betapa gagalnya Kerajaan Perikatan Nasional kerana kamu masih tak sedar. Kamu gagal dan kamu tak tahu dan kamu tak sedar. Pernahkah kamu bertanya kepada rakyat hari ini? Rakyat hari ini kata kerajaan yang ada pada hari ini lebih teruk daripada Kerajaan Barisan Nasional. Jawapan kenapa kita kata kerajaan hari ini gagal? Kerajaan hari ini gagal apabila ada ahli parlimen yang makan gaji buta tetapi mereka tak rasa bersalah. Jawapan terakhir saya kepada Datuk Muhammad Ammar, kenapa kita kata kerajaan hari ini kerajaan yang gagal? Kerana kerajaan hari ini tidak dapat mengurus demokrasi negara. Sudahlah, kamu ambil kerajaan secara tebuk atap, akhirnya kamu tutup parlimen. Ahli parlimen makan gaji buta dengan tidak rasa bersalah. Nak buka parlimen, susahnya nak buka parlimen. Tetapi kamu tak belajar daripada kilang-kilang yang miti benarkan beroperasi. Yang boleh beroperasi, kilang boleh beroperasi sehingga 300-400 orang pada masa yang sama. Tetapi parlimen nak masuk 220 pun tak mampu. Kamu tak mampu nak jaga Malaysia, nak jaga parlimen pun tak mampu. Jadi kalau ditanya adakah gagal atau tidak, itulah kegagalan kamu. Negara luar walaupun
darurat ke, total lockdown ke, tetapi parlimen tetap diadakan. Israel pun diadakan sidang parlimen dan Perdana Menterinya kalah dengan undi percaya. Mereka yang kita katakan jahat, celaka, panggil itu pun menghormati sistem demokrasi. Bahkan Perdana Menterinya hilang jawatan ketika undi percaya. Sehingga ke hari ini Perdana Menteri masih tidak dapat buktikan keabsahannya sebagai Perdana Menteri. Dan kita pernah mendengar Perdana Menteri hari ini memberitahu selepas selesai masalah COVID, dia akan adakan pilihan raya. Apa maksud itu? Maksudnya Mahidin Yassin telah gagal menjadi Perdana Menteri. Mahidin Yassin gagal nak buktikan kepada negara bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti. Akhirnya dia kata dia akan buat pilihan raya. Masalahnya, dia Perdana Menteri yang sah ke? Masalahnya, Mahidin Yassin ni Perdana Menteri yang telah buktikan keabsahannya ke? Kalau kamu Perdana Menteri yang masih tak mampu nak buktikan keabsahan, tak mampu nak buktikan kepada negara bahawa kamu mempunyai sokongan majoriti, tak payah bercakap soal untuk bubar parlimen. Makna kata kamu bukan perdana. Jadi kepada Datuk Muhammad Amar yang tanya adakah parti lain, gabungan lain ada sokongan majoriti ke, tak payah tanya. Kalau itu bukan hak kamu, kamu nak pegang lagi. Kalau itu bukan hak kamu, kamu nak pegang jawatan itu. Jadi kamu tahu kamu mempunyai Perdana Menteri yang tidak ada sokongan majoriti, tetapi kamu buat andaian. Kamu buat andaian bahawa Pakatan Harapan tidak cukup sokongan majoriti. Kamu tahu dan kamu sedar bahawa Mahidin Yassin tidak ada sokongan majoriti di parlimen. Tetapi kerana kamu gilakan kuasa, gilakan jawatan, kamu buat macam-macam andaian. Kononnya parti lain tidak ada sokong majoriti. Itu bukan hak kamu untuk menilai. Apabila kamu sudah tidak ada sokongan majoriti, sepatutnya kamu letak jawatan. Tanpa sepatutnya tunjukkan integriti, letak jawatan. Jangan kerana kamu gila dan sayangkan jawatan, maka kamu terus menyokong Mahidin Yassin. Sokongan kamu itu membawa erti kamu sudah tidak ada prinsip dalam perjuangan dan kamu tidak menghormati demokrasi negara ini. Kepada Datuk Muhammad Amar, jika kamu masih tertanya-tanya adakah kerajaan ini gagal atau berjaya, kamu usah berpura-pura. Kamu tahu kerajaan ini gagal dan kerajaan ini gagal untuk buktikan bahawa kerajaan ini kerajaan yang sah. Kepada Walaung, tak payahlah nak membodohkan diri. Kamu pun tahu kerajaan hari ini kerajaan tebuk atap. Kerajaan hari ini tidak ada keabsahan. Kerajaan hari ini tidak boleh buktikan mereka mempunyai sokongan majoriti dan mereka membuat pelbagai cara dengan politik yang kita kira di luar batas kemanusiaan biasa. Dan Parti Islam se-Malaysia bersekongkol kerana jawatan dan kuasa. Lihatlah rakyat, inilah PAS yang kononnya berjuang kerana Islam. Akhirnya berjuang kerana jawatan semata-mata. Tolong sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.